Selamat sejahtera kepada Prof. Syafi dan rakan-rakan sekalian. Tajuk kumpulan kami adalah Sains Sosial telah berkembang di Eropah semenjak berlakunya Renaissance dan Enlightenment. Idea sekularisme, pemisahan agama dan negara juga muncul bersama dengan ilmu. Bincangkan mengenai sekularisme seperti sejarahnya, para pelapornya, rasional kemunculan sekularisme, Eropah dan impak pelaksanaan sekularisme hari ini dalam sistem sosial, ekonomi dan politik. Perbincangan anda adalah berteraskan pemahaman anda dalam sains sosial. Kami dari kumpulan 1, nama ahli kumpulan Gita, anak perempuan Bimla Kesen 263293 adalah ketua kumpulan kami. Tirologa Rajan, anak lelaki Rajenden 263511. Priyanka Dorin, anak perempuan James Fernandez 263001. Dan akhir sekali Muhammad Zul Azrul bin Zulkifli 289630. Selamat sejahtera kepada Dr. Syafi dan ahli-ahli kumpulan saya yang lain. Nama saya Priyanka Dorin dan nombor matrik saya ialah 263001. Sains sosial telah berkembang di Eropah semenjak berlakunya zaman Renaissance dan zaman Enlightenment. Zaman Renaissance merupakan zaman yang bermaksud kelahiran semula dan dianggap penting dalam mengembangkan institusi ilmu berasaskan logik dan rasional. Zaman Enlightenment pula zaman yang bermaksud pencerahan setelah pudarnya pengaruh gereja dalam masyarakat Eropah. Melalui pengembangan ilmu dalam kedua-dua zaman inilah munculnya ideologi sekularisme. Sekularisme adalah satu fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan dunia seperti politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam kata lain, sekularisme menolak semua agama dan tetap dengan pendirian bahawa agama tiada tempatnya di dalam kehidupan masyarakat. Terdapat banyak sejarah berkaitan dengan kemunculan sekularisme. Antaranya ialah penindasan pihak gereja dan kelahiran teori Darwin merupakan antara faktor terbaik yang merancangkan kelahiran ideologi dan pengembangannya ke seluruh dunia. Penyebaran ideologi sekularisme di kalangan masyarakat telah menimbulkan pelbagai kesan buruk terhadap pemikiran manusia, politik, sosial, pendidikan dan juga negara seperti ekonomi bermatlamatkan kekayaan dan material semata-mata dan keruntuhan halak seperti penagihan dadah, arah, gangsterisme dan pencurian dari aspek sosial. Fahaman yang tidak berasaskan agama dapat membawa masyarakat ke arah yang negatif dan mendatangkan pelbagai kesan buruk kepada diri, agama, bangsa dan juga negara. Perbincangan yang seterusnya akan dipersembahkan oleh ahli-ahli kumpulan saya yang lain. Saya Tirologa Rajenden 263511 ingin membentangkan tentang latar belakang masalah kefahaman sekularisme. Masalah sekularisme adalah masalah budaya barat yang telah menular kepada idea dan masyarakat Islam hari ini. Ia ingin mengenai dunia fizikal dan tiada kaitan langsung dengan alam rohani ataupun akhirat. Beberapa faktor telah menyumbang kepada kebangkitan sekularisme di Eropah, termasuk kegiatan angkor gereja Roman Katolik yang menggambarkan ajaran asal Nabi Isa seperti yang berikut. Saya ingin membentangkan di slide yang seterusnya. Antara faktornya adalah keangkuhan ruhiyah. Institusi gereja Katolik mengatakan bahawa paderi gereja mempunyai hubungan dengan Tuhan. Selepas mendengar dan menyoal untuk mengetahui secara spesifik kesalahan itu, imam kemudiannya boleh memberi pengampunan. Gereja telah menawarkan sijil pengampunan dan menjanjikan syurga yang unik kepada individu yang membayar sejumlah besar wang. Faktor yang kedua adalah keangkuhan hilmiah. Gereja percaya bahawa kejahilan adalah peraturan iman dan pengetahuan membawa kepada kekafiran. Sebelum zaman Renaissance, gereja menganggap pengetahuan yang peroleh daripada sumber selain diri mereka sebagai berbahaya. Secara kebetulan, gereja digalakkan untuk berbuat demikian selepas itu atas dua sebab lain. Pertama adalah ilmu yang mendorong kemajuan datang daripada orang Islam di Universiti Andalusia, dan kedua ialah majoriti pelajar Eropah yang memilih untuk belajar ilmu hanya boleh melakukannya. Akibatnya,
gereja telah cuba untuk memerangi kedua-dua Islam dan sains. Jadi, dari 1881 Masehi hingga 1801 Masehi, 3 mahkamah institusi ditubuhkan untuk memeriksa dan menghukum orang yang disyaki menentang gereja Katolik. Faktor yang ketiga adalah kesilapan gereja besar Eropah. Kesilapan terbesar gereja Roman Katolik adalah menentang pengetahuan dan mengamalkan kezaliman dalam ibadat dan bukannya mengikuti ajaran sebenar Alkitab. Kedua-dua ilmu dan ibadat mempunyai kaitan yang kuat dengan fitrah manusia. Manusia mempunyai keperluan semula jadi untuk pengetahuan dan penghormatan. Kawan saya akan membentangkan slide seterusnya. Salam sejahtera, nama saya Gita Omega nombor metik 263293. Saya akan membentangkan mengenai sejarah sekularisme. Sekularisme telah muncul di Eropah bermula di Itali pada abad pertengahan Masehi. Abad ini merupakan detik yang banyak membawa perubahan terhadap perkembangan tamu Eropah di dalam pelbagai aspek termasuklah perubahan sikap terhadap nilai keagamaan masyarakat Eropah itu sendiri. Kelahiran sekularisme di saat berlakunya perubahan ke atas pembaharuan semula ini sememangnya telah diramalkan oleh beberapa orang cerdik pandai dan ahli falsafah Eropah pada masa itu, iaitu Francis Auguste Comte, salah seorang ahli falsafah sosiologi abad pertengahan, telah meramalkan bahawa akan terjadinya suatu percambaran ilmu dan keruntuhan agama. Manakala seorang penyair Jerman, Friedrich, telah meramalkan bahawa di dunia barat, Tuhan telah mati. Dari sudut sejarah, sekularisme adalah merupakan suatu gerakan pembebasan di barat telah menentang kezaliman yang dilakukan oleh institusi Gereja Katolik Rom di Eropah pada zaman Renesis. Perlu dibezakan di sini di antara ajaran Kristian seperti mana di dalam Bible dan ajaran institusi Gereja Katolik Rom dan amalnya yang telah membuat tambahan-tambahan yang acara ritual tertentu yang tidak mengikut ajaran terkandung dalam Bible sendiri. Beberapa perkara telah menyebabkan timbulnya fahaman sekularisme di Eropah, antaranya perbuatan-perbuatan angkuh institusi Gereja Katolik Rom yang menyelewengkan ajaran Nabi Isa. Idea sekularisme ini berkembang di barat melalui beberapa pelopor. Sekularisme telah berkembang di barat melalui dua tahap bersama dengan tokoh-tokohnya yang utama. Sekularisme ini juga membawa kepada zaman moden dan telah mengubah cara pemikiran kaum inteleknya, terutama di kalangan penuntut-penuntut. Di antara tokoh Daiso iaitu Voltaire di Prancis, Shaftesbury di England dan Lansing di Jerman. Voltaire semasa melawat England telah mendedah dengan pemikiran Newton dan John Locke, lantas merangkumi sains melalui penemuan saintifik oleh Newton. Beliau juga menyaksikan ketidakadilan perundangan dan sikap tidak toleransi agama di Prancis pada waktu itu yang dianggap tidak berkepermanusiaan. Ini menyebabkan beliau membuat kajian terhadap undang-undang berdasarkan kaedah saintifik. Hasilnya, beliau berpendapat sesuatu itu haruslah dikaji secara saintifik sebelum ia boleh diterima sebagai sesuatu yang muktamad. Seterusnya, tokoh pemikir sekularisme moden di Eropah ketika itu antaranya ialah John Locke 1632 hingga 1704. Beliau seorang ahli falsafah Inggeris yang berpendapat persoalan mengenai agama adalah bersifat peribadi. Ia bebas memilih agama dan membelahnya jika mendatangkan kesejahteraan. Menurutnya, lagi akal diibaratkan sebagai tabula rasa, iaitu seperti kertas putih yang bakal diwarnakan oleh pelbagai pengalaman indrawi dan persepsi. Beliau juga tokoh aliran imperialisme dan mempelopori aliran liberalisme. Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah, dari segi ekonomi, pemikirannya sangat mendalam kesannya terhadap sistem laissez-faire ataupun ekonomi bebas, khasnya pada teori-teori Adam Smith di dalam bukunya The Wealth of Nations. Oleh itu, dapat dikatakan falsafah liberalisme yang membandingkan sifat individualisme. Prinsip kebebasan semula darinya disebut oleh Locke sebagai right in the life as seems good in the individual, iaitu hak untuk hidup menurut selera seseorang individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zu'asrul bin Zulkifli. Saya memegang nombor metrik 289630. Terdapat beberapa rasional atau kesan kemunculan sekularisme di Eropah. Antaranya ialah kemerosotan pihak gereja. Ahli gereja dilihat lebih cenderung kepada aktiviti pengumpulan kekayaan dan kemegahan hidup serta menyokong pencarian ilmu baharu. Selain daripada itu, perkembangan ekonomi dan teknologi.
Masyarakat di Eropah sibuk mengauk keuntungan berikutan revolusi perindustrian yang berlangsung sehingga mereka mengenepikan nilai-nilai keagamaan. Rasional seterusnya ialah perkembangan ilmu pengetahuan. Kemunculan tokoh-tokoh baru telah melahirkan berbagai-bagai jenis teori. Terdapat teori yang bercanggah dengan pegangan masyarakat Kristian seperti teori Charles Darwin. Di samping itu, terdapat impak pelaksanaan sekularisme sehingga ke hari ini dari aspek sosial, ekonomi dan politik. Daripada aspek sosial, peningkatan gejala sosial semakin meningkat. Ini kerana perbatasan yang telah diwujudkan oleh agama telah diketepikan. Daripada aspek ekonomi, konsep sekularisme telah menghalalkan segala cara untuk para pengusaha meraih keuntungan, termasuklah dengan mengenakan cukai dan kadar tarif yang tinggi. Selain itu, dari aspek politik, undang-undang yang digubal tidak dipengaruhi oleh aspek keagamaan, malah bercanggah dengan prinsip keagamaan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, idea sekularisme yang muncul pada zaman Renaissance telah menular terhadap masyarakat Islam dan juga bangsa lain yang dapat dilihat hingga hari ini. Pengaruh budaya Barat yang wujud dari idea sekularisme juga masih mempengaruhi fikiran rakyat untuk melakukan perkara-perkara yang hanya mementingkan unsur kebendaan dan mengendalikan nilai-nilai moral. Fahaman sekularisme yang menekankan pengasingan perkara duniawi seperti pentadbiran, perdagangan dan politik daripada urusan agama atau ketuhanan menjadi pemangkin kepada pelbagai perubahan terhadap cara pemikiran masyarakat. Sekularisme iaitu kesan penjajahan budaya begitu mendalam sehingga mengugat identiti jati diri yang sedia pada sesebuah masyarakat. Oleh itu, kita harus mempelajari dan memahami nilai-nilai moral dan falsafah moral bagi mengelakkan idea-idea yang berteras barat tidak dapat mempengaruhi fikiran kita dan menghala ke arah yang betul serta berguna. Terima kasih.